Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syasha Maria binti Mahamri. Nombor matrik saya ialah 17 DUP 21F1015. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang konsep halal thayyiban dalam pemakanan. Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia yang diaturkan sedemikian rupa. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya, dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahawa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya, sementara segala sesuatu yang justru membawa mudarat daripada membawa manfaat, maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diaturkan dalam Islam adalah menyangkut makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Makanan memberi energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam kesihatan seseorang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Faraliana binti Azira. Nombor matrik saya 17 DUP 21F1005. Sekarang saya akan menerangkan tentang apa itu maksud halal dan thayyiban dalam pemakanan. Maksud halal dan thayyiban dalam pemakanan ialah merujuk kepada makanan yang halal lagi baik, selamat, bersih serta suci. Makanan yang halal akan membawa kita kepada ketakwaan, kesyukuran dan membawa manusia ke arah kebaikan, terutamanya dari segi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri makanan halal dan thayyiban dalam pemakanan, iaitu yang pertama, makanan yang halal dan bersih dari segi rupa, bau dan zatnya. Kita mestilah memilih makanan yang halal dan bersih dari segi rupa, bau dan zatnya. Sebagai contoh, kita perlulah memilih makanan yang tidak dihasilkan daripada tempat-tempat yang kotor, dan kita perlulah memilih makanan yang tidak berbau busuk atau rosak, dan seterusnya kita mestilah memilih makanan yang mengandungi zat kepada tubuh badan manusia. Yang kedua ialah makanan yang berbentuk daging mestilah disembelih dengan betul. Proses penyembelihan berbentuk daging mestilah mengikut garis panduan proses penyembelihan secara Islam, iaitu secara sah dan tepat. Proses penyembelihan ini perlu dilakukan oleh orang Islam supaya makanan itu dijamin halal untuk dimakan. Akhir sekali, ciri-ciri makanan halal dan thayyiban ialah memilih makanan yang segar, berkhasiat dan tidak memudaratkan kesihatan. Kita mestilah memilih makanan yang segar, berkhasiat dan tidak memudaratkan kesihatan, seperti memilih makanan yang kaya dengan khasiatnya yang terkandung dalam piramid makanan. Sebagai contoh, jika kita memakan makanan yang tidak bersih dan memudaratkan kesihatan, ia boleh menyebabkan berlakunya penyakit yang berbahaya seperti masalah jantung, strok, daya fikiran menjadi perlahan dan sebagainya. Ini akan mengganggu rutin harian kepada manusia. Oleh itu, amatlah penting untuk memilih makanan yang mengandungi ciri-ciri halal dan thayyiban yang telah saya sampaikan itu tadi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazi binti Muhammad Rizal. Nombor matrik saya 17 DUP 21F1006. Hari ini, saya akan menerangkan tentang konsep halalan thayyiban dalam pemakanan. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal serta menghindari daripada makanan yang haram. Ia juga merupakan sebahagian daripada agama kita.
pentingnya makanan halal itu sehinggakan Nabi SAW menegaskan bahawa penerimaan doa itu bergantung kepada tahap mana seseorang itu menjaga kehalalan makanan, minum, bahkan pakaian serta rezeki seseorang. Selain itu, tambahan daripada mengambil makanan yang halal, Al-Quran juga menegaskan bahawa kepentingan mencari yang thayyib iaitu yang baik ataupun yang elok. Terdapat beberapa maksud yang boleh dipahami di sebalik istilah thayyib, antaranya seperti makanan yang sihat. Hal ini kerana tidak semua makanan dan minuman yang halal secara automatik menjadi baik. Sebaliknya, bergantung kepada keadaan individu. Ada yang halal serta baik untuk seseorang yang menikmati tahap kesihatan tertentu. Adapun bagi yang lain, ia berbeza. Ada makanan yang baik tidak berzat dan disebabkan itu ia menjadi kurang baik. Penegasan Al-Quran yang menggunakan kalimat halalan thayyiban menunjukkan bahawa kedua-duanya perlu diperhatikan. Sekiranya yang halal merupakan kewajipan dan perlu diperhatikan, maka yang baik, thayyib, juga perlu sentiasa dipelihara. Yang kedua ialah tiada unsur pembaziran. Ia merupakan satu lagi aspek pemakanan thayyib yang perlu kita perhatikan, sejajar dengan tanggungjawab kita sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini, agar bersikap ihsan terhadap diri sendiri, binatang, alam sekitar. Ia merupakan langkah-langkah yang kecil untuk menyokong usaha dalam memastikan persekitaran yang aman, menghargai nikmat Tuhan. Hai dan Assalamualaikum kepada yang mendengar. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu nama saya Nurmaizatul Atira binti Rohaizat, beserta nombor metrik saya iaitu 17 DUP 21F1027. Jadi hari ini saya akan menerangkan betapa pentingnya untuk bagi umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan thayyiban, iaitu halal lagi baik. Saya akan memulakan daripada firman Allah yang mana Allah Subhanahu Taala telah menggariskan sendiri panduan kepada manusia mengenai gaya pemakanan yang terbaik untuk umat Islam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu Taala berfirman yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah engkau daripada makanan yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di atas bumi ini. Okey, dalam konteks masyarakat Islam, pengambilan makanan yang halal amat penting kerana ianya memberi implikasi terhadap ibadah yang dilaksanakan. Baik, seterusnya mesti anda tunggukan apa dia dan kenapa umat Islam perlu mengambil makanan yang halal dan kenapa pentingnya memakan makanan yang halal ini. Baiklah, mengambil makan makanan yang halal penting sebab ini dapat menghindarkan diri daripada kemungkaran. Kenapa? Kerana bagi konsep umat Islam sendiri, berkonsepkan halal dan thayyiban itu sendiri dapat menghindarkan diri daripada perbuatan dosa. Ini tertera di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ia menyatakan bahawa salah satu doa yang tidak diterima oleh Allah adalah kerana memakan makanan yang dimakannya ialah daripada sumber yang haram, minumannya juga daripada sumber yang haram, dan pakaian juga daripada sumber yang haram. Jadi dekat sini saja kita dah boleh nampak bahawa Allah tu nak tunjukkan kita yang makan makanan yang bersumberkan haram itu akan menjauhkan kita daripada kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi secara tak langsung segala ibadah yang kita lakukan itu adalah sia-sia sahaja serta tidak sah dan tidak diterima oleh Allah kerana segalanya bersumberkan daripada benda yang haram. Tetapi anda semua jangan lupa taubat itu sentiasa terbuka untuk semua umat Islam. Baiklah, kepentingan seterusnya ialah memakan makanan yang halal dan itu sendiri dapat menghindarkan diri daripada penyakit yang berbahaya. Misalnya, Allah Subhanahu Taala telah mengharamkan daging khinzir, akan tetapi mesti ada sebab kenapa Allah mengharamkan daging khinzir ni. Sebabnya, ini terbukti dalam kajian sains membuktikan bahawa terdapat cacing pita dan virus JE, iaitu virus Japanese Encephalitis. Okey,
dalam daging khinzir itu sendiri. Kedua-duanya dikatakan sukar untuk dibunuh. Maka dari itu mematuhi perintah Allah itu lebih baik dalam menjaga soal makan dan minuman atau apa juga produk kegunaan umat Islam, hanya yang halal sahaja. Dan yang amat penting supaya ia dapat memberikan kebaikan kepada individu itu sendiri, terutamanya daripada segi kesihatan. Fikirkanlah sebab apa kita ni sebagai umatnya sendiri perlu memilih makanan yang haram dan memberikan impak yang negatif terhadap diri kita, sedangkan ada je makanan yang lebih baik yang halal dan thayyiban. Betul tak? Kepentingan yang ketiga pula ialah mengambil makanan yang halal dan thayyib akan dapat menyihatkan tubuh badan kita. Sebab apa? Sebabnya kesihatan yang diberikan oleh Allah ni kan kita wajib untuk kita syukuri. Hakikat syukur yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ialah mengguna pakai nikmat tersebut untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi tubuh badan yang diberi ini kita perlulah syukur terhadapnya, menggunakannya dengan betul. Rasulullah juga telah memperingatkan kepada umatnya agar menggunakan dan memanfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Apa itu? Kesempatan yang ada adalah peluang untuk melakukan ibadah dengan lebih kuat dan banyak. Ini baginda juga dia memperingatkan bahawa nikmat yang seringkali ditewaskan atau diabaikan oleh manusia ni ialah nikmat sihat. Sihat dan masa lapar, iaitu ketika manusia memiliki nikmat ini disisihkan tanpa dilakukan amalan yang sebaiknya. Jadi kita perlulah ambil makan yang halal, betul tak? Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapar. Di sini, dalam konteks ini juga nampak kesihatan. Jadi, menjaga kesihatan adalah tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk menjaga diri kita. Secara asasnya, menjaga kesihatan adalah tanggungjawab manusia atas amanah Allah ke atas diri mereka. Tubuh badan dan anggota serta kesihatan yang diberikan oleh Allah adalah wajib dijaga, sebab ianya perlu dipelihara dan dilarang dari kita sakiti ke atasnya. Maksudnya kita tak boleh mengambil sesuatu yang beri impak negatif pada diri kita. Sebab itu, apa sahaja tindakan menzalimi dan menganiaya dan memudaratkan adalah diharamkan di dalam Islam. Malah, tubuh yang kita miliki sekarang hakikatnya adalah semuanya ialah pinjaman Allah. Dan sampai masa juga ia akan kembali kepada Allah pada waktu yang telah ditetapkan. Secara asas, menjaga kesihatan ni kan tadi saya cakap ialah satu tanggungjawab. Jadi kita perlu menjaganya dengan lebih baik. Jadi kita dilarang sama sekali untuk makan makanan yang tidak tidak halal. Kesimpulannya, makanan halal bukan sahaja dapat memberi kebaikan kepada diri manusia, malah kepada haiwan, tumbuhan serta menjadi ekonomi sesebuah negara dengan baik dan menguntungkan. Makanan halal semakin diterima dengan baik oleh orang bukan penganut Islam kerana dari segi kebersihan, kebaikan dan kesucian terkandung dalam makanan halal secara zahir dan batinnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.